Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah, Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN EU yang berlangsung di bangunan Europa Brussels, Kingdom of Belgium. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke sidang kemuncak komemoratif tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Justus Lipsius Europa Building dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Charles Michel, President of the European Council, dan Puan Yang Terutama Ursula Gertrude von der Leyen, President of the European Commission. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN dan EU menghadiri majlis pembukaan rasmi yang dimulakan dengan ucapan-ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Charles Michel, President of the European Council, dan Tuan Yang Terutama Semdek Eke Moha Senapati Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kerajaan Kemboja, selaku pengerusi bersama sidang kemuncak komemoratif ASEAN EU. Ini diikuti dengan ucapan-ucapan pembukaan daripada Puan Yang Terutama Ursula Gertrude von der Leyen, President of the European Commission, Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku negara penyelaras ASEAN EU, Tuan Yang Terutama Peter Fiala, Perdana Menteri Republik Czech selaku EU Council Presidency, dan Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN pada tahun 2023. Selepas majlis tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyertai para pemimpin ASEAN dan EU yang lainnya bagi sesi bergambar ramai. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama para pemimpin ASEAN dan EU seterusnya menghadiri sesi plenary dengan perbincangan tertumpu kepada hala tuju hubungan dialog ASEAN-EU serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa sesi tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengetengahkan bahawa tahun ini ASEAN dan EU meraihkan 45 tahun hubungan dialog dan sebagai pertubuhan serantau yang berjaya adalah rakan kongsi semula jadi untuk menggalakkan integrasi, keamanan dan keselamatan serantau. Dalam menggerakkan strategic partnership antara ASEAN dan EU ke hadapan, Baginda bertitah bahawa tumpuan juga harus diberikan kepada cabaran semasa yang mendesak iaitu perubahan iklim, kehilangan biodiversiti dan kemusnahan hutan yang menyumbang kepada corak cuaca ekstrim yang berterusan, kehilangan air yang selamat untuk diminum, pencemaran udara dan kemerosotan alam sekitar. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, ASEAN dan EU perlu melaksanakan peralihan hijau untuk memastikan pertumbuhan dan pembangunan yang lebih mampan, dan oleh itu Baginda mengalu-alukan kerjasama melalui program inisiatif hijau di Asia Tenggara dan berharap dapat bekerjasama dengan EU melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN yang akan ditubuhkan di negara Brunei Darussalam. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menggariskan kepentingan untuk mengubah sistem makanan dunia bagi mengelakkan pembaziran dan kerugian makanan. Bagi tujuan itu, Baginda mengetengahkan faedah untuk bekerjasama dalam bidang tersebut, memandangkan pengalaman EU dalam transformasi digital serta kemajuannya dalam revolusi perindustrian keempat seperti pembangunan dan penggunaan pendekatan inovatif dalam pengeluaran pertanian, sistem pengedaran dan penyimpanan yang cekap. Pada penghujung sidang kemuncak Joint Leader Statement of the ASEAN-EU Commemorative Summit diluluskan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Brussels, Kingdom of Belgium selepas menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-EU. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin.
Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Abang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sejak penubuhannya 45 tahun yang lalu, hubungan ASEAN dan EU telah merangkumi pelbagai bidang seperti keselamatan, pertahanan, ekonomi, sains dan teknologi serta pembangunan mampan. Taman Negara Ulu Temburong dan Baramundi Asia Brunei Sendirian Berhad di Kampung Serasa menjadi tumpuan lawatan kerja Puan Yang Terutama Grace Fu, Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar Republik Singapura beserta rombongan kemarin. Rombongan dialu-alukan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Antara pengisian program lawatan menyusuri sungai menggunakan temuai dan menaiki menara kejejantas Silara. Rombongan juga diberi taklimat mengenai projek bagi menaik taraf, mengendali dan memelihara kompleks penginapan di Taman Negara Ulu Temburong oleh Wakil Pengendali Projek berkenaan. Seterusnya, Puan Yang Terutama mengadakan lawatan ke syarikat Baramundi Asia Brunei Sendirian Berhad yang mengusahakan ternakan ikan selungsong. Syarikat berkenaan telah mula mengekspor ikan selungsong ke Republik Singapura pada bulan September tahun ini. Usaha negara Brunei Darussalam untuk mencapai kelestarian alam sekitar melalui pelbagai cara mendapat pujian Republik Singapura. Ia termasuk menjadikan industri-industri di negara ini lebih jimat tenaga dengan mengurangkan pembaziran. Puan Yang Terutama Grace Fu, Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar Republik Singapura yang sedang dalam lawatan kerja selama 3 hari ke negara Brunei Darussalam mengongsikan pengalamannya semasa lawatan serta usaha berterusan bagi mengukuhkan kerjasama dua hala di antara kedua-dua buah negara. Turut digariskan beberapa bidang utama yang dikunjungi serta prospek kerjasama berterusan dalam menangani perubahan iklim. Such as water management, in waste management, in climate change. These are issues that I think of priority to both countries, and we're happy to have that sort of deeper engagement on these issues. Another area of priority is actually food security, which happens also to be Brunei's priority. Yeah, so I spent some time at the Energy Hub, going through the exhibition, so I understand that there's a plan for Brunei to move towards decarbonization. So I think there are many elements there that are worthy of us to learn.
Pelajar dan ahli akademik Universiti Teknologi Brunei UTB bersama cendekiawan dan pelajar dari 209 universiti di Republik Turkiye akan mempunyai akses kepada banyak peluang bagi pembangunan dan pendedahan susulan temeterainya Memorandum Persefahaman MOU antara UTB dan Institut Yunus Emri. Majlis penandatanganan memorandum yang merupakan sebahagian daripada kerjasama untuk menawarkan kursus bahasa Turkiye yang dijangka bermula tahun 2023 diadakan kemarin. MOU bagi kerjasama dalam pendidikan tinggi ditandatangani oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dan Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara ini bagi pihak Institut Yunus Emri. Penandatanganan bertujuan untuk menubuhkan satu rangka kerja perkongsian bagi kerjasama jangka panjang antara kedua-dua institusi pendidikan. Kelas-kelas yang diadakan di tempat kursus di Kedutaan Republik Turkiye dan Universiti Sultan Sharif Ali Yunisa akan menjadi tempat kursus bahasa Turkiye baharu bagi orang ramai. Institut Yunus Emri juga berhasrat untuk menjalin kerjasama mengenai kursus bahasa bersama Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IBTE. 370 helai sejadah diwakafkan kepada 8 buah masjid, 2 balai ibadat dan sebuah surau di daerah Tempurung. Majlis penyerahan wakaf sempena Hari Ulang Tahun ke-30 Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad itu berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar, Tempurung. Penyerahannya disampaikan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tempurung kepada Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Awang Muhammad Al-Fatah bin Haji Seruji, pengurus am Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad, dalam ucapannya menjelaskan majlis antaranya bertujuan untuk mendekatkan lagi komuniti-komuniti di daerah Tempurung. Program ini merupakan salah satu inisiatif perhubungan korporat McDonald's Brunei di bawah platform Indahnya Bersedekah. Inisiatif sempurna ini selaras dengan ajaran Islam yang sangat mementingkan umat untuk sentiasa berbaik-baik sesama sendiri serta dapat mengamalkan gaya hidup yang saling tolong-menolong. Sementara itu, malam tadi Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa selamat bersempena penubuhannya ke-30. Hadir Awang Ezwan Zukri bin Pihin Orang Kaya Jalan Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Adnan, pengerusi Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad. Ditubuhkan pada tahun 1992, syarikat itu kini mempunyai 4 cawangan di Brunei Muara. Majlis berlangsung di Masjid As-Solihin. Para mahasiswa kejururawatan tahun akhir kohort ke-11 Institut Sains Kesihatan Pengiraan Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam UBD berkolaborasi dengan Brunei Methanol Company Sendirian Berhad mengadakan pertandingan video berdurasi pendek yang bertemakan Living in the New Normal Post-COVID-19, Looking After Your Mental Health. Kemarin diadakan majlis penyampaian hadiah di bangunan Pusat Seni Pro Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Kanishige Kubushiro, Ketua Pegawai Eksekutif Brunei Methanol Company Sendirian Berhad. Pertandingan merupakan sebahagian daripada projek komuniti yang menumpukan kesihatan mental, antaranya meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya kesihatan mental pasca COVID-19 serta menekankan kepentingan untuk berehat. Juga hadir Profesor Madya Dr. Ebitan Chihong, penolong Naib Chancellor bagi penyelidikan UBD. Status harian normal baharu COVID-19, 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 404 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.3%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%.
Program Masyarakat Bermaklumat Jabatan Penerangan diungkayah bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberikan perkembangan semasa. Kemarin, program diadakan bagi peserta dari Kampung Batu Apoi di Dewan Auditorium Bangunan Tambahan Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri. Program disertai 35 orang terdiri daripada belia, individu yang sudah besar dan mengusahakan perniagaan kecil-kecilan. Antara pengisian program termasuk taklimat mengenai pengukuhan jati diri dan lawatan ke 3 tempat terpilih. Program bertujuan bagi memberikan perkembangan serta usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan meneruskan lagi kempen derma darah sepanjang minggu ini. Kemarin, kempen derma darah diadakan di Dewan Riadah Pusat Belia Bandar Seri Begawan, anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sempena Festival Hari Belia Kebangsaan. Sebanyak 15 pain darah berjaya dikumpulkan pada hari pertama kempen diadakan. Sementara itu, kempen akan diteruskan lagi esok di Dewan Riadah Pusat berkenaan dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kempen antara lain bertujuan untuk memberikan kesedaran mengenai manfaat menderma darah. Untuk memastikan setiap individu yang alun pernah menerima tu cuba-cuba datang ke sini. Mungkin selepas mencuba sekali ini, next year akan jadi kebiasaan 2 bulan sekali. Atau objektif yang kami cuba terapkan kepada individu-individu lah. And then penyertaan adalah terbuka dan jemputan kepada mana-mana kementerian dan jabatan di bawah kementerian masing-masing. Orang ramai masih berpeluang untuk berkunjung ke galeri pameran di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan melihat sendiri rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipamerkan sehingga Ahad ini 18 Disember 2022. Galeri pameran tersebut dibahagikan kepada 9 galeri, antaranya Galeri Kebestarian Raja, Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Galeri Kasar Sahabat Kesan, peninggalan daripada para sahabat dan Galeri Tanda-tanda Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang setiap hari kecuali hari Jumaat. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter-kaunter tiket dalam bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Maklumat lanjut, layari laman sesawang dan ikuti Facebook atau Instagram Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah seperti yang tertera. Sukan. 2 atlet yang menyertai Kejohanan Bina Badan dan Sukan Kecergasan Dunia kali ke-13 dan Kejohanan Bina Badan Terbuka Phuket, Thailand kembali ke tanah air selepas menyertai kejohanan tersebut yang berlangsung di Thailand. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Muhammad Rahimi bin Haji Abdul Manaf, Presiden Persatuan Bina Badan dan Kecergasan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Awang Zorizal bin Haji Johari memperoleh tempat kedua dalam kategori Masterman's Bodybuilding, Kejohanan Bina Badan dan Sukan Kecergasan Dunia kali ke-13. Manakala Awang Muhammad Fairul bin Haji Rashid menjuarai kategori Masterman's Physique dalam Kejohanan Bina Badan Terbuka Phuket, Thailand. Dalam temu bual bersama RTB, kedua-dua atlet mengongsikan mengenai penyertaan pada kejohanan tersebut. Jadinya orang yang bersaingan ni negara-negara yang hebat-hebat. Jadi yang disangkalah dalam 50 buah lebih negara yang ikut bertanding, syukur Brunei memperolehi top 5. Cabaran setiap kategori kami yang kami ikut ada dari atlet dari Indonesia, Macau, Taiwan, UK pun ada juga, dari Rusia. Dorang ni saiz fizikal dorang beza sama orang kita ni. Alhamdulillah dengan usaha sama doa rezeki, insyaAllah dorang kemenangan lah.